yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib menyifatkan Rasulullah? Katanya, beliau tidaklah tinggi melayuk dan tidak pula rendah. Ketinggiannya sederhana di kalangan orang yang lain, yang disebut sebagai Rabba'atul Qaum. Rambutnya tidak kerinting dan tidak juga lurus, tetapi antara keduanya tidak bermuka cengkung dan tidak tembang. Begitu juga mukanya bulat dan putih kemerahan. Rambutnya lebat, sendi-sendinya tampak jelas. Tidak banyak bulu di badan kecuali pada anggota tertentu. Badannya tidak dipenuhi bulu. Tapak tangannya dan kakinya tebal. Kalau dia berjalan, maka diangkat kakinya tanpa menyeret ke bumi, bagaikan sedang berjalan di tanah yang cerung. Kalau dia berpaling, maka dia dipalingkan berserta badannya. Antara dua belikatnya ada cap kenabian yang menunjukkan baginda penyudah segala nabi. Memiliki tapak tangan yang paling lapang, yang diartikan dengan dan dada yang sangat bidan. Paling benar sebutan dan percakapannya, paling mengotakan perjanjian. Manusia paling lembut perangainya, paling mulia pergaulannya. Siapa yang melihatnya sekali, lalu terasa kehebatannya. Siapa yang benar-benar bergaul dengannya akan mencintainya. Ada seorang yang menyifatnya dengan berkata, tidak pernah aku lihat sebelum dan selepasnya orang sepertinya. Itulah gambaran yang menunjukkan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar dari segi fizikal semata-mata, tetapi lebih daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kehebatan dari segi akhlaknya. Kenapa? Kerana Allah menjadikannya kanun kepada akhlak. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu di atas akhlak yang mulia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, akhlak ini kata plural daripada kalimah khuluq. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan khuluq ialah tindakan dalaman seseorang yang dizahirkan oleh anggota lahir. Akhlak ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paparkan itu dalam bahasa yang mudah, di mana akhlak mengikut Rasulullah dan bukan Rasulullah mengikut akhlak. Syekh Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir menyebut, apabila Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kepada Rasulullah dengan menyatakan wa innaka la'ala, di atas akhlak, dengan kalimah la'ala, seolah-olah menggambarkan bahawa akhlak itu ditunggangi oleh Rasulullah. Dalam bahasa yang mudah, benarlah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada kamu, bagi kamu pada Rasulullah SAW itu ikutan yang baik, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan sentiasa yang sebut nama Allah banyak-banyak. Ayat ini ditafsirkan oleh Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi. Katanya, jika sekiranya kamu seorang pemimpin, kamu boleh lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kamu yang terbaik. Jika sekiranya kamu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sebagai orang kaya, Rasulullah lah imam kamu. Jika sekiranya kamu sebagai suami, maka Rasulullah SAW lah sebagai ikutan kamu. Artinya, keseluruhan dalam kehidupan manusia ada habuan untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana akhlaknya itu hatta ketika marah, hatta ketika menunjukkan reaksi,
Itulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya ingin mengimbas satu kisah bagaimana satu peristiwa yang cukup pelik berlaku. Ketika tentera Islam bersama para sahabat radhiyallahu anhum menawan satu perkampungan, maka ramailah manusia yang ditawan. Di celah-celah tawanan tersebut terdapat seorang perempuan. Perempuan ini berkata, "Lepaskan aku. Aku adalah saudara Muhammad Rasulullah itu." Maka sahabat tercengang. Bila hal ini berlaku, kes yang pelik ini dibawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Bila Rasulullah melihat perempuan ini, Rasulullah bangkit. Kemudian Rasulullah SAW memimpin tangan perempuan tersebut dan meletakkan di atas sejadahnya. Maka para sahabat makin tercengang. Kenapa hal ini berlaku? Kemudian selepas daripada itu, dilihat bagaimana bergenang air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya perempuan itu ialah kakak susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Halimatus Sa'diyah. Hampir 50 tahun mereka berpisah, tetapi Rasulullah bukan tanggang, tetapi Rasulullah membayar, memberi mengikut seadanya kemampuan. Sehinggalah para sahabat membebaskan kaum tersebut daripada sebarang tebusan dan sebarang upah serta ufti yang patut dibayar. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jana dalam kehidupan kita. Seterusnya, dalam kita membincangkan berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh almarhum Said Hawa dalam satu bukunya yang bertajuk Ar-Rasul. Antara lain katanya, antara sifat Nabi yang amat luar biasa ialah ia mempunyai pengamatan dan kedalaman pemikiran yang disebut sebagai fatanah. Inilah Rasulullah yang luar biasa. Tuan-tuan, hal